Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 6 Februari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada keluarga kanak-kanak lelaki yang meninggal dunia selepas terperangkap dalam sebuah perigi kering di utara Maghribi. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di Facebook. Beliau berkata keluarga Malaysia turut mengucapkan takziah kepada keluarga Ryan Auram. Dalam satu hantaran di Facebook hari ini, ahli Parlimen Bora itu mendoakan semoga roh Allahyarham tenang dan menjadi anak syurga milik Allah. Ryan terjatuh dan terperangkap dalam perigi sempit sedalam 32 meter pada Selasa di kampungnya di Ikhran yang terletak di kawasan bukit dekat Chef Chawan dan usaha menyelamatkannya dijalankan sejak itu. Lewat malam Sabtu, Istana Diraja Maghribi mengesahkan Ryan telah menghembuskan nafas terakhir sejurus selepas dia berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital berdekatan. Akibat sikap setia sesetengah peniaga ayam untuk mendapatkan bekalan daripada satu pemborong sahaja menjadi punca berlaku kekurangan stok ayam di negeri Melaka. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Melaka, Norina Jaafar berkata, isu kekurangan bekalan ayam di negeri itu masih dianggap kes terpencil kerana hanya berlaku di Pasar Awam Melaka di Bachang. Katanya ketika dihubungi Malaysia Gazette, lebih 50 buah pasar termasuk pasar tani dan pasar raya di seluruh negeri diperiksa. Namun situasi ini tidak berlaku di Jasin dan Alur Gajah. Hasil pemeriksaan pihaknya semalam mendapati kekurangan bekalan ayam hanya berlaku di Pasar Awam Melaka Bachang yang mana peniaga hanya mendapatkan bekalan daripada seorang pemborong. Tambah Norina, pemeriksaan semalam bukan sahaja mendapati bekalan ayam mencukupi, malah mendapati ramai peniaga mematuhi arahan kerajaan dengan menjualnya pada harga RM8.90 sekilogram. Terdahulu Malaysia Gazette melaporkan pengurangan harga maksimum runcit ayam standard sebanyak 20 sen sekilogram bermula semalam dengan menyaksikan bekalan ayam di Pasar Awam Melaka licin seawal jam 9 pagi. Tinjauan juga mendapati peniaga dan pemborong mendakwa bekalan yang diterima berkurangan hampir 40% berbanding sebelum ini, menyebabkan stok ayam tidak mencukupi. Seorang anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ maut dalam kemalangan di kilometer 13 lingkaran Karak berhampiran sebuah stesen minyak Benghala Plaza Tol Gombak hari ini. Mangsa dikatakan cuba mengejar sebuah motosikal dinaiki seorang lelaki yang bertindak melarikan diri daripada sekatan jalan raya di Plaza Tol Gombak dengan menunggang secara melawan arus. Difahamkan motosikal yang ditunggang mangsa hilang kawalan dan terbabar sebelum dilanggar sebuah kereta yang gagal mengelak sekitar jam 9.30 pagi. Mangsa yang berusia dalam lingkungan 30-an itu dilanggar oleh sebuah kereta jenis Toyota Vios dipandu oleh seorang lelaki warga asing. Kejadian itu mengakibatkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Program vaksinasi bagi kanak-kanak Peak Kids berusia 5 hingga 11 tahun di Pulau Pinang akan bermula esok di dua pusat pemberian vaksin PPV yang disediakan. Esko Agro Teknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar serta Kesihatan, Dr. Nolila Arifin berkata, vaksinasi itu akan dilaksanakan untuk mereka yang mempunyai komorbid atau tergolong dalam kalangan yang berisiko tinggi. Katanya lokasi pemberian vaksin bagi golongan berkenaan adalah di Hospital Pulau Pinang HPP dan Hospital Seberang Jaya HSJ. Dr. Nolila berkata, buat masa ini hanya dua hospital ini sahaja dihaskan untuk pemberian vaksin bagi golongan kanak-kanak 5 hingga 12 tahun yang mempunyai komorbid yang berisiko tinggi. Bagi kanak-kanak yang tidak mempunyai penyakit dan bukan komorbid, pemberian vaksin akan diberikan sama ada di klinik kesihatan atau sekolah. Tambahnya, mengikut data Jabatan Perangkaan mendapati populasi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun di Pulau Pinang adalah sebanyak 160,000 orang. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan KKM mengumumkan pihak berkuasa ubat-ubatan DCA telah meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Seterusnya, 14 kematian baharu akibat COVID-19 dicatatkan sehingga 11.59 malam semalam, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan korban akibat pandemik adalah 32,025 orang. Menerusi portal COVID Now, sebanyak 9 daripada 14 kes kematian yang dilaporkan berlaku di luar hospital.
Negeri yang mencatatkan kadar kematian tertinggi adalah di Kelantan dengan peningkatan 167%, iaitu 9 kematian akibat COVID-19 dalam tempoh 14 hari, disusuli Johor 50%, Pahang 33% dan Perak 25%. Sementara itu, sebanyak 65,952 kes aktif COVID-19 di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 57,895 individu atau 87.8% daripadanya sedang menjalani kuarantin di rumah, manakala 4,205 orang pula ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC. Dalam pada itu, sebanyak 3,729 kes aktif dirawat di hospital dan 123 pesakit ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Bagi kes ICU, membabitkan 56 pesakit memerlukan bantuan pernafasan dan 67 lagi memerlukan mesin ventilator. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.